تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sama-sama mulakan majlis kita dengan baca salawat azim ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Syukur pada Allah ya. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 21 hari bulan 2 2022. Pengajian pukul 9.30 pagi. Ulang kaji Nahwu Sharaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Nik Nurizan, Kak Fatimah, Mama Fatimah, Ibu Asimah. Semuanya Mama Kak Fatimah, Mama Fatimah, Ibu Asimah. Makcik Nik Nurizan harap dah makin sihat ya. Semalam tak sihat ya. Mudah-mudahan makin sihat insya-Allah. Jadi ibu ayah semua, pagi ini kita mulakan dengan persoalan yang dikemukakan oleh Kak Fatimah dalam grup pelajar khusus tadi. Saya baca balik soalannya. Okey. Masing-masing ibu ayah buka muka surat 289 ya. Kita buka muka surat 289. 289 iaitu Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-69. Ayat 69. Okay, Kak Fatimah boleh tanya balik Kak Fatimah insya-Allah dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. La yang selepasnya bila jamak dia hazafkan nun itu la nahiyah. Ya Ustaz. Pada kalimah mana tadi? Pada la tajidu. Okey, ayat 69 ya. Okey, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaykum qasifan minar rih فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Okey, dah. Okey. Kita tengok kat situ Kak, ada fayughriqa, ada kan? Fayughriqa kan? Okey. Ada. Okey. Di situ fa itu adalah fa kejap. Kejap. Saya tengok kitab Nahwu sekejap ya. Dia ada fa yang menasabkan, tapi bukan fa tu menasabkan. Yang menasabkan adalah an. Sekejap ya. Ibu ayah cuba siapa ada Nahwu? Siapa ada Nahwu? Ada Nahwu, cuba buka muka surat 69, muka surat 34 dan 38 sekejap. Siapa dah buka komen dah. Siapa tak ada tak apa. Siapa dah tak ada tak apa. Siapa yang ada buka Nahwu muka surat 38. Siapa dah buka komen dah. Nahwu muka surat 38. Siapa ada Nahwu dah buka komen dah.
Ataupun saya tunggu yang lain, insyaAllah. Saya bagi masa. Okey. Cuba tengok. Poin yang ke-6. Tapi ada sikit tulisan A itu salah tu ya. Bila menasabkan fi'il mudhari' selepas fa yang berada pada jawab benang perkara. Iaitu pada jawab amar, nahi, nafi, istifham, tamani dan juga arad. Okey. Cuba kita tengok. Kata fa tu kalau berada selepas amar ataupun yang lain tu, maka fa lepas fa tu dia nasab. Cuba tengok. Ayat 69. Okey. Fayursila. Fayursila itu adalah fa yang menasabkan fi'il mudhari'. Boleh Ibu Kak Fatimah boleh ya? Fa itu fa yang menasabkan, iaitu selepas fa tu ada an sebenarnya. Fa asalnya fa'an yursila, asalnya fa'an yursila. Okey, sekejap. Asalnya yursilu. Asalnya yursilu. Bila ada fa itu menyebabkan dibaca yursila. Asalnya yursilu, bila ada fa jadi fa yursila. Antara fa dengan yursila ni asalnya ada an. Asalnya ada an. Ada an yang kita tak nampak. Okey, ada an yang kita tak nampak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni di situ Kak Fatimah, fayursila, yursila tu dah jadi rafa' ke nasab ke jazam? Yursila saja? Nasab ni Ustaz. Nasab. Nasab. Okey. Dah jadi nasab. Fayursila alaikum qasifam minar rihi fayughriqakum. Okey. Fayughriqakum. Sekejap ya. Fayughriqa pun sama. Fayughriqa pun sama. Bima kafartum. Summa la tajidu. Jadi akan tengok. Fayughriqa. Yughriqa asalnya yughriqu. Asalnya yughriqu. Ada fa kat situ. Dibaca fayughriqa. Kemudian summa la tajidu. Okey. La tajidu tu asalnya la tajiduna. Asalnya la tajiduna. Okey. Asalnya Kak Fatimah la tajiduna. La ni la apa ni Kak Fatimah? La nafiyah. La nafiyah. Okey. Tapi ingat tak? Ibu ayah ingat tak? Ada saya kata sebelum ni. Adakah la nafiyah mesti rafa' ibu ayah? Boleh jawab semua? Yang saya diterangkan. Adakah la nafiyah mesti rafa'? Jawapannya saya dah bagi tahu sebelum ni. Jawapannya la nafiyah tak semestinya rafa'. Dia tak semestinya dia rafa', dia tengok pada keadaan lah. Tapi secara asasnya yang kita tahu la nafiyah dia tidak mengubah i'rab. La nafiyah tidak mengubah i'rab. Bermakna dalam ayat ni, kenapa Ustaz kata la nafiyah bukan la nahiyah? Tapi kenapa nun ini dibuang? Kenapa tak ada nun? Waalaikumsalam Haji Fauzi. Kenapa tak ada nun? Kan? Sedangkan kalau kita tengok ada la, selepasnya dihazafkan nun, biasanya la nahiyah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu la nahiyah, cuba tengok terjemah. Mesti tidak ada terjemah hendak, janganlah. Ada tak kalimah jangan pada la tajidu? Kalau kita kata la nahiyah, tengok makna terjemah. Ada tak terjemah jangan? Tak ada semua kan? Tak ada semua. Ibu ayah siapa yang baru join, buka muka surat 289 ayat 69. Tak ada semua kan? Okey.
Sekarang ni tak ada. Soalan saya ada ke tak ada? Jawapannya tak ada, terjemah jangan. Bermakna la ni bukannya la nahiyah. Dia bukannya la nahiyah. Jadi sebelumnya ada summa. Summa ni huruf apa ibu ayah? Summa ini adalah huruf apa? Huruf ataf. Summa huruf ataf. Summa huruf ataf bermakna selepas summa mesti ikut yang sebelum summa. Tadi fi'il mudhari' sebelum summa ber-i'rab apa ibu ayah? Fi'il mudhari' sebelum summa ber-i'rab apa? Nasab. Maka selepas summa pun ikut nasab. La tajidu ini adalah fi'il mudhari' dalam golongan apa? Kumpulan apa? Af'al. Kalimah tajiduna tadi dalam golongan af'al apa? Fi'il mudhari' kan ada 3 jenis. Betul. Af'al khamsah. Ulang kaji balik ibu ayah. Af'al khamsah ada berapa kotak? Ada 7 kotak. Betul. Tapi kenapa jadi 5? Kenapa jadi 5? Dia berkongsi pada berapa kotak? Ada 3 kotak yang berkongsi kaedah yang sama. Betul. Masya Allah ya. Ingat ibu-ibu ingat ya. Kita ulang banyak kali kita ingat. Jadi betul pada Musa Naomi ya. Jadi pada af'al khamsah ni ibu ya. Pada af'al khamsah ketika dia rafa' dengan apa? Af'al khamsah rafa' dengan apa? Istilahnya. Oh ada Ibu Maslina, Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan ibu. Rafa' dengan apa ibu ya? Af'al khamsah? Kak Fatimah dengan hazaf nun? Dengar betul-betul. Rafa' dengan apa? Isbat nun. Rafa' dengan isbat nun. Af'al khamsah, rafa'nya dengan mengekalkan nun. Nasab dengan hazaf nun. Nasab dengan hazaf nun. Jazam pun dengan hazaf nun. Ibu Khadijah, Assalamualaikum Ibu Khadijah. Masya Allah. Ibu Khadijah buka muka surat 289 ibu ya. 289 ayat 69. Ya, muka surat 289 ayat 69 surah Al-Isra. Jadi summa adalah huruf ataf. Selepas summa ber-i'rab nasab kerana diikut fi'il mudhari' sebelumnya. Maka nasabnya la tajiduna kotak ke-9. Ni kotak ke-9 nasab dengan hazaf nun. Lepas satu kita baca la tajidu. Jadi ibu ayah, kalau kita belajar peringkat pertama dulu, kalau saya terangkan macam ni, ibu ayah takut tak faham. Jadi pada peringkat pertama, pas satu mustawa 1, saya sebut nak bezakan la nafiyah dengan la nahiyah. Secara asas la nahiyah bila masuk la nahiyah dia jazam, itu saja. Kalau kita nak kenal la nahiyah, dia hazafkan nun. Kan? Tapi itu secara asas. Sekarang ni ibu dah dapat beza dah. Oh, rupanya tak semestinya kalau selepas la tu nampak nun tak ada, itu la nahiyah. Boleh jadi itu la nafiyah. Kalau saya terangkan dulu, saya rasa ibu-ibu akan pening kepala. Sekarang ni pun mungkin ada yang pening. Tapi dah boleh faham sekarang? Boleh faham kan? Pasal tu kita kena belajar secara berperingkat. Kita cakap mengikut tahap kefahaman. Jadi pasal tu untuk ulang kaji, saya sedia untuk jawab soalan-soalan ibu ayah semua. Jadi kalau ada yang tinggi soalannya, siapa yang boleh faham tak apa. Kalau soalan sederhana, saya akan usahakan untuk semua dapat faham insya-Allah. Ini taraf sederhana lah insya-Allah ya. Ibu boleh yang faham tak? Yang lain faham tak? La ni bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Boleh faham semua? Ustaz, sikit lagi nak tanya. Ya, Ustaz. Fa yursila itu ada tak kait mengait dengan ayyu'idakum? Yang sebelum pada amintum ayyu'idakum tu ada tak apa-apa kait mengait dengan an kat depan tu? Tak ada. Itulah asalnya dia tu ayyu'idakum fa yursila. Okey.
Itu saya tak pasti, tapi boleh jadi ada kait mengait juga. Macam Tapi, fa jawab ke? Tak itu ada. bukan, kalau fa jawab dia mesti jazam. Oh, Kalau fa jawab dia jazam. Dia jawab pada amar ataupun jawab pada nahi. Jawab pada tolak. ya faham Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Kak. Ibu ayah bagus Kalau fa jawab biasanya kalau jawab dia akan jadi jazam. Tapi ini jazam ke nasab ni? Ini nasab, bermakna dia bukan fa jawab. Dia bukan fa jawab. Okey. Jelas tak semua ibu ayah? Kita akan sampai insya-Allah hari rezeki nanti kita akan belajar Nahumer sampai babnya insya-Allah. Nahumer okey kan seminggu sekali ibu ayah? Nahumer seminggu sekali okey kan? Kita tak terkejar-kejar kan? Boleh faham sikit-sikit kan? Ada ibu ayah yang cepat faham, ada yang lambat faham, ada yang sederhana. Jadi kita bagi peluang biar mudah faham. Cepat hadamlah insya-Allah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Ada lagi soalan insya-Allah? Ibu Saidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, muka surat 481. Surah Surah 481. Fussilat. Surah Ayat 44. 481 surah Fussilat ayat 44. Okey, semua dah buka dah ibu ayah, buka dulu ibu ayah. Siapa dah buka komen dah? Surah Fussilat 481 ayat 44 kita buka dulu. Kita tunggu yang lain buka dulu ibu insya-Allah ya. Okey, apa soalan ni ibu? Soalan saya dekat ayat pertama tu, walau ja'alna sampai ke ayat tu. Ya tu Kat okey. situ dari segi nahu tu kita ada macam syarat, ada tu syarat dengan jawab syarat lah. Lagi satu tu jamiyan tu, adakah itu yang tu isim mangkus yang semalam Ustaz ada sentuh sikit. Jamiyun wa arabi. Okey. Itu bukan isim mangkus. Itu isim itu dipanggil mansub. Mansub ni Ustaz. Mansub ni yang dinasabkan. Orang Ajam, orang Arab. Dia kalau mangkus macam ni ibu. Okey, tak apa, saya faham. Kalau mangkus ibu, mangkus dia macam ni. Okey. Contohnya kalimah al-qadi. Al-qadi. Kalau kita baca tanpa tanwin dia jadi qadin. Okey. Macam ni. Al-qadi. Al-qadi, ibu nampak ada ya ibu kan? Al-qadi. Ketika al-qadi ada alif lam, al-qadi rafa' dengan dhammah muqaddarah. Tapi ketika mana tak ada alif lam dibaca qadin. Pun rafa' dengan dhammah muqaddarah juga. Cuma qadin Ibu Saidah, ada lagi tak ya kat sini? Tak ada. Pada tulisan. Kat situ tak ditulis tapi kalau ikutnya adalah. Ada kat mana ibu? Selepas dot. Tak ada. Oh tak ada ya? Memang tak ada. Memang kerana tak ada. Dihazafkan. Dihazaf. Bukan dihazaf. Ya. Dia dihazaf dan diganti. Lebih tepat kata dihazaf dan diganti. Ibu Saidah apa ganti dalam bahasa Arab? Selain badan? Iwad lah. Bagus, iwad. Maka ini kita panggil tanwin iwad. Asalnya qadiyun. Saya kalau tulis macam ni tak boleh tekan kuat-kuat, nanti kan dia tercabut. Jadi qadiyun asalnya macam ni. Qadiyun. Jadi ya ini dihazaf, dan ya tadi digantikan dengan satu lagi baris. Tu jadi qadin. Maksudnya satu lagi baris ni asalnya ya. Pasal tu dipanggil iwad. Iwad ni maksudnya ganti. Boleh ibu ya? Okey boleh. Tapi yang dekat sini jamiyun tu mim ya mati ya. Jadi kalau macam tu dia panggil mansub, isim mansub yang dinasabkan. Yang bukan dinasab, yang dinisbahkan. Mansub kita panggil. Macam contoh kita kata Nawawiyu, Al-Azhariyu. Itulah. Boleh ibu?
Yang ni sebab dinasabkan dia, kalau ikut ayatnya walau ja'alnahu Qur'anan tu mungkin disebab mengikut ke tawabat kepada Qur'anan. Jamiyan kat situ kerana dia sifat kepada Quran yang itu saya tak pasti. Tapi dia akan jadi tabi'. Akan jadi tabi'. Kejap, bukan. Walau ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. A'jamiyan. Walau ja'alnahu Qur'anan A'jami. Itu saya tak pasti i'rabnya, tapi tak silap dia jadi maf'ul bihi ke apa. Cuba ibu tengok dalam buku i'rab. Ibu tengok buku i'rab tak tadi? Kalau dalam i'rab dia a'jamiyan ala sifat. Sifat jumlah, boleh. Dia sifat pada Qur'anan lah. Boleh. Sifat Al-Quran boleh. Dan dia adalah kalau isim mansub ni rafa' dia dia kira macam isim mufrad. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Pasal tu kita tengok nasabnya a'jamiyan. Kalau rafa' a'jamiyun. Jar a'jamiyin macam tu. Boleh Bu? Boleh Ustaz. Tapi dekat sini walau tu ada tu syarat. Betul? So, macam mana kita nak tentukan dia punya jawab dia? Jawab ibu tengok kesesuaian. Okey, sekarang ni ibu-ibu semua dengar saya baca ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalaulah kami jadikan ia sebagai Quran. Itu terjemah apa terjemah ibu? Cuba ibu terjemahkan je. Walau ja'alnahu. Walau ja'alna dan sekiranya kami jadikan Quran tu bacaan sebagai bacaan berbahasa asing atau selain pada Arab. Okey, sekejap. Kalaulah kami jadikan Al-Quran itu bacaan yang berbahasa asing, saya benci kat situ. Jadi tergantung tak ibu? Ya, tergantung. Jadi jawabnya akan jadi laqalu sesuai jadi jawab dia. Nescaya mereka berkata. Boleh ibu? Okey, itu jawapan dia lah. Itulah jawabnya. Cumanya kalau jawab tu fi'il madhi, dia mabni lah. Dia mabni. Tapi fi mahalli jazam. Tapi kalau jawapannya fi'il mudhari', kita nampaklah jazamnya. Kalau jawabnya fi'il mudhari', nampaklah jazam kat situ. Tapi kalau fi'il madhi macam ni, tak nampak jazamnya. Kita kata fi mahalli jazam. Boleh ibu? Jawapan dia mesti kalau fi'il mudhari'nya mesti jazam. Kalau fi'il mudhari' mesti jazam. Pasal mudhari' kan mu'rab kan. Dia panggil dia jazam. Okey. Okey Ustaz. Okey. Jadi ibu itu dah sesuai Ibu Sa'idah jadi ketua darjah. Sebab Ibu Sa'idah faham dah banyak dah. Jadi soalan Ibu Sa'idah tadi, ada tak yang faham, ada tak yang tak faham? Boleh komen. Yang saya terangkan tadi, ada tak yang faham, ada tak yang tak faham? Yang faham komen faham, yang tak faham komen tak apa. Saya tengok ada tak yang faham? Faham. Boleh tulis Ibu Ayah. Tak ada yang komen ke? Tak ada orang nak komen? Saya tanya semua, yang saya terangkan pada Ibu Sa'idah tadi, faham ke tidak? Okey. Cakap dia, saya nak tengok respon. Okey, ada faham, ada yang tak faham, tak pasti. Bermakna itu memang soalan aras tinggi, tapi bagus. Kerana saya tak sangka ibu-ibu dah sampai tahap ni. Faham separuh nanti dengan balik insya-Allah. Okey. Siapa yang tak faham itu normal, kerana memang soalan ini aras tinggi. Tak apa. Tak apa. Ya, Kak Fatimah. Maaf ya, potong cakap Ustaz pula. Okey. Yang tadi tu, jamiyun tu, kalau kita buka asingkan harfiah, itu adakah? Lepas tu, boleh tak tolong Ustaz tuliskan, tunjuk yang macam mana kalau kita asingkan dia kalimah per kalimah. Okey, asalnya macam ni Ibu Ayah ya. Asalnya a'jamiyun. Okey. Asalnya ada hamzah istifham dan ada hamzah yang kedua. A'jamiyun. Adakah ajam? Itu. Boleh semua insya-Allah ya. Adakah ajam ataupun Arab itu. Jelas tak semua? Kak Fatimah faham tak tadi?
Ya, faham Ustaz. And then macam mana lafaz dia yang dikatakan nak kena sebut separuh saja? Itu belajar, itu kena belajar qiraat lah. Itu kena belajar tajwid. Saya tak terangkan dalam bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Itu dalam tajwid. Syukran Ustaz. Okey Kak. Tapi soalan Kak bagus ya. Ibu-ibu kena tahu itu a'jamiyun tu ada 2 hamzah sebenarnya. Dia ada cara baca a'jamiyun, ada baca a'jamiyun. Tapi itu kena belajar talaqi berdepan. Okey. Ada lagi soalan tadi Ibu Saidah? Jelas tak jawapan saya tadi? Ustaz, Jami Yan yang mula tu, dia punya kata dasar dia tu adalah Ain Jim Mim kan? Betul. Ditambah hamzah. Betul. Ditambah hamzah. Asalnya ajam. Ajam tu maksudnya asing. Ya tu macam mana tu keadaan dia tu? Oh, nisbah. Nisbah Macam maksud apa macam mana Ustaz? Contoh Ibu, seorang belajar di apakah nama universiti dekat Mesir tu? Apa nama universiti? Al-Azhar kan? Ya. Okey. Apa huruf akhirnya Ibu? Al-Azhar apa huruf akhirnya? Tak pasti pula akhirnya. Tak, Ibu dengar. Al-Azhar apa huruf akhirnya? Oh, Ra. Al-Azhar huruf akhirnya Ra. Tapi kalau kita nak kata orang tu adalah pelajar lulusan Al-Azhar, kita panggil apa? Al-Azhari. Apa saya tulis sekejap? Okey. Saya tulis nama universiti Al-Azhar. Al-Azhar. Tetapi kalau pelajar lulusan Al-Azhar dipanggil, kita nisbahkan pelajar tu kepada Universiti Al-Azhar, kita tambah ya ni untuk memberi makna nisbah. Nampak Ibu sekejap ya? Nama universiti Al-Azhar. Tetapi pelajar yang lulusan Al-Azhar dipanggil Al-Azhari. Kenapa ditambah ya? Untuk memberi makna nisbah. Jadi isim begini dipanggil isim mansub yang dinisbahkan. Boleh faham tak Ibu Saidah? Ya, faham Ustaz. Baru ilmu baru. Alhamdulillah Ibu faham. Yang lain boleh faham tak? Saya terangkan ini Al-Azhari ni, itu dipanggil ni nisbah. Yang datang untuk memberi nisbah. Ustaz, adakah sama macam kita belajar yang tanda-tanda isim yang 11 tu? Ada nisbah tu? Tu ada. Kat mana? Mana Ibu? Saya lupa dekat Nahumil kan? Yang kita baru Nahumil lah yang belajar buku betul surat. lah tu. Itu lah ni. Oh itu ya. Maksud yang tu pun samalah. Bila ada ya sabdu saja bermakna itu isim tu. Oh okey. Ibu Asimah tanya isim mansub mesti bertanwin ke? Tak mesti Ibu. Kalau ni Al-Azhariyu lah. Kalau ada alif lam Al-Azhariyu. Tak Al-Azhariyu. Al-Banjariyu. Tapi kalau tak ada alif lam Banjariyun. Boleh ya? Ibu ayah semua jelas? Alhamdulillah. Jadi pagi ni semua orang tak belajar pagi ni. Ustaz, yang ini yang nombor 3 tu lah atau mansub seperti Baghdadiyun. Betul. Yang tu lah. Betul. Misriyun, Baghdadiyun. Betul lah macam tu. Boleh Ibu ya? Okey, ada soalan lagi sama Ibu? Ada lagi soalan saya buka Ibu ya? Okey, Ibu Asimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Masih lagi bersekitaran isim mansub tadi ni. Okay. Kalau dia tak semestinya bertanwin, jadi apakah perbezaan yang bertanwin dengan yang tak bertanwin tu? Oh, tak ada beza Ibu. Cuma yang beza kalau ada alif lam dia jadi ma'rifah. Al-Azhari contoh. Al-Azhari. Tak apa saya mungkin ada yang tak faham, mungkin ada orang lain yang belum faham. Al-Azhari seorang lulusan Al-Azhar itu. Tapi kalau Azhari saja tanpa alif lam, seseorang lulusan Al-Azhar, tak tahu siapalah tapi seseorang lulusan Al-Azhar. Okey. Ingat dah Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu.
Okey, ada soalan lain? Ustaz, kalau tak ada alif lam, dia jadi azharin ni. Tak, tetap ada ya sabdu ibu. Oh, Azhariyun. masih. Macam Kalau tadi tak ada alif lam. jamiyun. Macam tadi jamiyun, arabiyun gitu. Oh, okey okey. Lagi ibu ya? Okey, Umi Naimah. Baru dengar suara Umi hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Umi. Ana Asifah. Labak. Ke surat Sab'atu wa Thalathun. Okey, sebab masalah tu surat 37 ibu ya. Okey. Ayat yang atas tu 231. Okey. Muka surat 37 ayat 231. Ibu-ibu buka dulu. Dah buka komen dah. Ibu-ibu buka dulu. Komen dah dulu, dah buka, baru kita teruskan. Muka surat 37 ayat 231. Ayah mi'ataini wa wahid wa salasin. Dah ya? Okey. Apa soalannya Umi? Ada belajar harfiah Ustaz kan? Dia pada ayat wa may yaf'al zalika, baris kedua tu yang ujung sekali. Okey. Wa may yaf'al zalika. Okey, yaf'al kat situ fa'il lah sebab dia tu ada domir mustatir kan? Ya. Lepas tu zalika dekat situ dia jadi apa? Fa'il Ustaz. Tak Umi. Yaf'al kat situ fa'ilnya dhamir huwa kembali pada man sebelumnya. Cik zalika jadi maf'ul bihi. Okey, kalau makna dia dan orang yang dia perbuat akan itu. Bukan dia jadi orang yang maf'ul bihi. Ya? Man tu tak terima orang yang, man tu akan jadi dan siapa yang. Dia akan jadi makna syarat. Man tu man syartiyah. Okey, zalika itu jadi maf'ul bihi lah Ustaz. Betul Umi, maf'ul bihi. Maksud tadi maf'ul bihi bukannya fa'il. Okey. Bukan. Sebab maksud dia akan itu. Okey, maknanya zalika ni adalah apa? Isim apa Ustaz? Isim isyarah. Okey, bukannya kata setiap isim macam mausul apa semua tu pun boleh jadi maf'ulun bih lah. Boleh, tak ada masalah Umi. Boleh. Ya. Bermakna segala isim walaupun dia macam kita kata itu, macam yang ni kan itu maksud dia kan. Maknanya kita tak tertentu pada seseorang ke, barang ke, apa ke. Asalkan dia boleh jadi maf'ul bihi sesuai, boleh, tak ada masalah. Apa pun jenis isim. Tapi tengok pada kesesuaian lah. Maksudnya isim tu tak kira isim isyarah ke, isim istifham ke, boleh jadi maf'ulun bih ataupun fa'il. Macam tu Ustaz? Boleh. Okey. Syukran Ustaz ya. Ataupun Ustaz kalau ada contoh lain, Ustaz bagilah sebab nak bagi nampak lagi kan. Kalau jumpa. kalau Ustaz teringat lah yang mana ada kat contoh. Okay, tak apa, nanti Umi cari lagi lah. Okay, syukran Ustaz ya. Okay, boleh Umi insyaAllah. Jadi, wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Jadi, barang siapa, cuba ibu-ibu ayah tengok. Apa terjemah man semua ibu ayah? Cuba tulis terjemah man yaf'al. Betul tak terjemahnya barang siapa? Dan sesiapa. Dan sesiapa boleh. Ataupun barang siapa boleh. Okey. Jadi, yang penting kita faham, man ini man syartiyah. Man ini man syartiyah. Dan siapa yang, dan sesiapa. Yang penting ni kita tahu maknanya, makna syartiyah. Kan? Tu barang siapa lagi saya suka. Barang siapa lebih tepat. Kerana barang siapa akan menunjukkan, biasanya barang siapa menunjukkan makna syarat kat situ. Okey Bu Ayah, setakat ini je boleh insyaAllah. Okey. Boleh tak setakat ni? Boleh ya? Saya rasa pagi ni dah banyak masuk ni. Dah banyak input ibu ayah dapat. Takutkan tak tersalinkan, tak teringat. Nanti boleh ulang dengar nanti. Kalau tak panjang sangat boleh ulang dengar setengah jam ni. InsyaAllah ya.
Okay, sekarang ini saja Ibu Ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin